Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Kita di muka surat 16. Kata musannif rahimahullah taala faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Ini suatu fasal pada menyatakan beberapa fardu wudu dan segala sunat-sunatnya. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala anugerah dan beri hingga ke hari ini. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala beri kita Islam, yang kita dah Islam sejak lahir lagi. Dan syukur kita lebih pada itu, Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan boleh ke majlis ilmu, boleh memahami ilmu, boleh mengia dan membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita pula ada sihat, kelapangan masa, ada kekuatan dan keupayaan untuk boleh hadir ke Kota Raja ni untuk kita meneruskan kuliah duha kita minggu ini setelah kita bercuti sementara itu, dan insya-Allah kita sambung semula hari ini. Insya-Allah kita buka surat 16 hasilnya. Fardun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Asal terjemah, ini suatu fasal pada menyatakan beberapa fardu wudu dan segala sunatnya. Jadi nisbah baca baru nak baca lah. Nisbah amalan, kita dah sembahyang, dah wudu lama dah, cuma nak semak lah kokot mana yang tak cantik dicantikkan. Kalau tak sah, bagi sah lah weh. Kalau kata tak sempurna, kita sempurnakan insya-Allah. Pasal nisbah kadang-kadang kita wuduk ni wuduk apa? Wuduk cowboy. Bohbi bahasa itu kan. Cowboy ni maksudnya buat sempoi aja. Kadang ada yang kita boleh sempurnakan lagi, kita boleh buat, tapi kadang-kadang antara tak buat tu siapa? Pasal ilmu kita tak sempurna. Macam buat rumah lah kan, boleh buat rumah cantik-cantik, tapi main ilmu tak cukup, tak jadi cantik. Jadi kita nak belajar cantik kan lah. InsyaAllah bagi siapa yang tak nak belajar lain-lain, tengok lain-lain elok. Kalau ini sebagai pemula, bagus mulakan dengan benda baik. Kalau dah mula lama dah, kalau ada yang tak betul, kena betulkan. Kalau ada yang tak cantik, kita comelkan insyaAllah. Baik, jadi nak bicara tentang fardu wuduk dan segala sunat-sunatnya. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Pertama dia sebut fardu wuduk, rukun wuduk ada 6. Dan 6 ni bahasa orang tua dulu, dia kata 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering. Maksud apa? Dalam 6 fardu wuduk ni 2 isyarat pada hadis dan 4 daripadanya Quran. Quran tu ambil mana? Hadis tu hak mana? Hadis tu pertama bab niat. Innamal a'malu binniyat. Umum hadis tu. Amalan ada niat. Jadi antara amalan tu ialah wudu, kena ada niat. Dia akan sebut nanti macam mana lafaz niat yang naklah dipelihara dan naklah dihadirkan di hati itu. Kemudian juga hadis yang bab ke-6, bab tertib. Ada Rasulullah isyaratkan, kata dia, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa Allah Ta'ala mulakan. Jadi bab 4 lagi tu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki, ambil mana-mana Quran. Sambung ayat Quran. Hufaz. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat Qurannya lah kan. Terjemah sekali lalu tu, bila kamu nak dirikan solat, basuhlah muka, basuhlah tangan hingga ke siku, dan sapulah kepala, dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Terjemahan macam itulah. Jadi yang tu yang dipanggil 4 basah. Maksudnya apa? Muka, tangan, kaki basah. Cuma 3 tu
3 daripadanya basuh, 1 daripadanya yang sapu. Yang basuh ialah muka, tangan, kaki, yang sapu ialah kepala. Apa beza tu nantilah, memang kita nak detailkan. Sekadar untuk sebut, ulama ambil mana angka 6 ni. Kalau cari hadis mana kata fardu wuduk 6 sampai kiamat, mampus tak jumpa. Pasal apa? Pasal angka-angka yang selalunya datang dalam syarak. Bab wudu, apa saja kita baca bab fiqh, itu juga bab akidah, berapa angka tu. Kalau bab akidah dia bab sifat 20. Hadis mana sebut sifat 20? 13 Abu Hasan Asy'ari, 20 Abu Mansur Maturidi. Mana ada hadis Nabi sebut gitu, tapi kontennya ada. Jadi pun samalah. Mana ada hadis sebut 6? Tak ada. Yang ni ulama lah reka angka ni, dan mereka perolehi berdasarkan apa yang telah mereka semak seluruh Quran hadis. Nanti yang saya dah sebut sekali lalu, yang Qurannya, hadis mana yang jadi pokok perbincangan kita sini. Untuk yang lain-lain tu, sapu telinga, komo, isap air ke hidung, yang tu macam mana? Yang tu bukan rukun, itu termasuk bab sunat. Macam mana pula boleh bezakan fardu dengan sunat? Ulama kita dah asingkan untuk kita. Yang kita nak baca ni mengikut kawaid Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jadi ada 6 perkara. Pertamanya niat. Baik, niat kaedah kita dalam mazhab Syafi'i mesti ada pada awal-awal ibadat yang kita nak masuk. Wuduk awal-awal sekali, apa dia yang wajib? Muka. Jadi niat mesti ada di muka. Sembahyang, di mana sekali yang mula-mula wajib? Takbiratul ihram. Jadi niat mesti ada dalam takbiratul ihram. Haji, kat mana wajib? Waktu kita berihram miqat. Jadi sampai ke miqat, niat ihram, situ kena niat. Apa saja? Beribadat. Iktikaf. Bila hukum dapat iktikaf? Mesti masuk masjid. Lepas tu syarat mesti masuk. Untuk masuk tu macam mana? Memada dengan langkah tak pijak lagi. Masuk je sempadan nama masjid. Niat aku iktikaf, tak ada masalah. Apatah lagi dah masuk, dah langkah, dah duduk, dah tidur dah pun. Lagi lah. Sikitkan bahasa itu. Pasal apa nak sebut? Niat adalah awal-awal ibadat yang kita nak laksana. Baik. Jadi kaedah kita wuduk ni niat mestilah tak kala awal membasuh satu suku daripada anggota, daripada muka. Jadi istilah satu suku tu bahasa model lah ni sebahagian. Satu suku ni kalau bahasa lama betul-betul satu tu satu. Itu suku apa suku? Suku tu ni a quarter. Punya orang putih sikit. Apa a quarter? Faham a quarter? 1/4. Suku lah tu. Jadi adakah syarat mesti 1/4? Tidak. Masuk suku dalam kitab lama ni maksudnya dia bukan dengan makna a quarter, tapi dengan makna a part. Bunyi orang putih ni. Dia bukan makna 1/4, tapi dengan makna sebahagian. Jadi muka, mana sepadan muka lah. Jadi bila sepadan muka, kena air kat sini. Boleh ni? Sini? 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 Apa dobeknya? Aci muka lah. Kalau sini tak boleh. Ni apa? Ni lahir luas padan. Yes, bagus. Nah je. Kita belajar dengan disiplin ilmu ni, tambah ulama ajar kita satu. Okey, senang nak faham. Satu zaman sekarang ni orang tak apa nak ngaji macam kita ngaji fiqh ni. Tambah pula ngaji tak apa. Matlab badreng. Dia orang nak ngaji apa? Jawab dong. Hadis. Bukhari, Muslim. Baca satu tak faham. Yang ni tak faham tu satu tapi insya-Allah mudah faham. Walaupun kita punya ilmu dalam bab-bab ilmu tafsir, ilmu hadis tak tinggi, tapi fiqh buat amalan betul. Pasal ulama kita dia dah proseskan untuk kita. Kita baca, faham, terus boleh beramal. Baca hadis belum tentu boleh beramal. Pula tu satu hadis kena tengok hadis lain. Pula tu kadang kelahi. Berdasarkan hadis je dia keluar hukum, dia tengok menyalahi daripada hukum fiqh. Cermat tu. Nak semak siapa? Nak semak hadis ke nak semak fiqh? Faham saya tanya apa tak? Nak semak hadis ke nak semak fiqh? Kalau ada benda yang tengok kita fiqh macam lain, hadis macam lain. Kena semak hadis ke semak fiqh? Semak hadis. Bukan semak fiqh. Siapa semak hadis?
Hadis kena tengok yang tu hadis yang dia baca. Ada hadis lain tak? Kena simak hadis. Lagi apa? Hadis tu mansuh tak? Hadis tu am ke mutlak, muqayyad, umum ke khusus, mujmal ke mufassal? Kena simak hadis. Fiqh tengok kau baca betul tak? Itu je. Fiqh baca betul, faham? Hadis kau baca betul kali pun faham belum tentu betul. Pasal apa? Dia ada istilah hadis lain, nasih. Itu saya sebut mansukh. Macam-macam bab. Begitu ke Al-Quran. Kau baca tafsir, betul ke dia hurai tu? Kena tengok ayat Quran lain, kena tengok hadis lain, baru nak boleh faham betul. Fiqh macam mana? Baca je, faham betul. Ni istimewa ngaji fiqh. Tapi orang tak faham ngaji. Tapi kita ni nak mengaji kan? Setuju? Like. Boleh share. Masuk share. Cerita Facebook tu. Baik. Jadi niat mesti tak kala membasuh satu muka daripada muka. Baik. Apa maksud kata niat ni mesti tak kala? Istilah tak kala. Tak kala ni bahasa apa? Tak kala. Apa benda tak kala ni? Bahasa lain, ketika, semasa, bersama-sama, beriringan. Yakni kalau tak faham juga, tengok dia bawa bahasa satu lagi. Tu kata baca kitab fiqh ni best. Urai satu. Lagi besar kitab, lagi jelas penjelasan dia. Yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya. Ambil bahasa sikit tang satu suku tu lah. Maksudnya sebahagian. Setengah kitab dia tak guna bahasa satu suku, dia guna apa? Setengah. Membasuh setengah mukanya. Tu pun jaga. Bukan setengah dengan mana half, tapi setengah dengan mana a part. Jaga. Tu pun kitab lama ni pun suku, bukan 1/4 dengan mana sebahagian. Baik. Jadi hendaklah dibasuh satu bahagian daripada mukanya, masa itulah ada bersama dengan dia niat, dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Dan niat ni mesti ada syarat untuk sah, awal-awal basuh. Tak syarat mestilah berterusan niat sehingga hingga habis. Maksudnya taklah macam ni tau. Tengok saya sebut basuh muka ni, aku wuduk kerana Allah Ta'ala, 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 aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Tak perlu hamba tera tu. Macam mana pun soal. Kalau macam tu lah niat kita sampai habis, macam mana? Macam mana? Yelah, maksud saya tanya tu macam ni. Bising lah sikit ke ni, tutup tak apa. Saya tak suka bising-bising. Saya tak pandai, tak apa. Dia orang pandai ni ada neraka. Saya sini tutup. Tak. Saya tak suka bising. Bising ayuh tu tak boleh nak buat lah. Okey. Kan tenteram sikit. Tenteram tak? Tu saya kata, saya tak suka bising-bising tu. Nak panas. Tu kata saya bukan ahli neraka panas. Okey. Sedap pun itu ya. Itu ayat-ayat penyejuk itu, motivasi. Nama pun Konteraja, Pusat Motivasi kan. Bulan 12 itu lah motivasi. Ni kena mengaji lah weh. Okey, siap. Ini cakap tak berdengar bising kipas lagi buat apa? Mari bukan nak sejuk, mari nak ngaji. Nak sejuk kendam dalam air tu. Apa cerita ni? Okey. Jadi asal soal saya nak tanya tu ialah kalau kita niat berterusan tu, aku wuduk sampai basuh kaki pun aku wuduk. Soal saya tu, apa jadinya wuduk kita tu? Jadi ke? Tak jadi? Sah memang sah. Untuk apa lebihnya dengan niat awal-awal je dengan sampai ke hujung niat? Bodoh. Soal sikit, bodoh itu. Bukan bodoh, itu apa? Cermat dan pulun. Yang tu yang kalau kita belajar matan zubat lain, ulama kita syarah kata apa? Wa in tadum hatta balagh ta'akhirah khusta sawaba kamilan fil akhirah. Kamu boleh niat sertakan ni, duk berasa aku wuduk sampai basuh kaki. Kalau daripada awal sampai hujung boleh rasa hal tu, khusta sawaba kamilan fil akhirah, kamu dapat pahala yang sempurna, tamam sampai akhirat.
di akhirat esok. Pasal apa? Pasal kalau sembahyang kita dipanggil khusyuk. Ini panggil konsentrasi, berwuduk. Aku wuduk. Ini kita kadang wuduk. Tahu balik ya? Yalah. Elah nak pergi rumah konsentrasi lah tu. Sah tak wuduk? Sah dah pasal syarat pasal muka je ada wuduk. Tapi macam mana? Tak konsentrasi. Power tak? Tak power. Yang power kat mana? Oh, aku wuduk tak lah. Orang bagi salam pun. Boleh jawab salam tak? Wuduk. Boleh? Boleh. Dari sisi hukum boleh jawab salam. Masa jawab salam wajib kan. Pula tu tak menghalang dengan kita berwuduk tu jawab salam. Tak menghalang. Macam mana pun dia tak suruh kita bercakap berwuduk. Jadi tu bagi salam tak bercakap ke? Bagi salam. Jawab salam tak bercakap ke? Dia jawab salam yang wajib yang tak dapat tidak. Kena lah. Jawab salam pasal dia wajib. Lagi apa? Tengah-tengah ambil air semayang, ambil pula kat sungai tu. Kawan kita duduk depan, dia tu ada ular depan tu. Boleh tak bercakap? Tak boleh bercakap dalam semayang. Dalam semayang, dalam wuduk. Ular duduk pergi depan, macam tu, dah panggu lah. Macam mana? Tak boleh bercakap, ambil wuduk. Macam tu. Mampir kawan tu, sia-sia je. Tegur lah, woi ular! Sikit boleh tegur tu. Boleh. Ngaji bagi sempurna elok. Macam mana pun dalam semayang boleh tak? Tengah-tengah semayang tu. Solat. Boleh tak? Kalau pahaman hak bengongi, dengar tu boleh. Dia tak boleh. Lah ni kalau pahaman moden ni, sakit kepala kita tengok. Dia orang ambil pekah apa saya tak tahu lah. Dia orang kata pekah kami tak pakai mazhab, kami pakai Quran dan hadis. Tapi tengok bengong pada Quran hadis sedap boh gitu. Ya memang bodoh jadi bodoh. Kita diajar oleh ulama dengan disiplin, tengok semua Quran hadis. Tu dia kata baca pekah ni dia cantik, ulama dah ajar semua. Tapi bila dia ngaji Quran hadis je, bila dia ambil hadis satu je, lepas tu dia hurai seolah-olah satu hadis tu nak bagi hukum semua pekah yang dia belajar. Yang ni masalah. Baik. Jadi tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Baik. Dan tiada dipadakan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka. Tak dipada tu maksudnya tak memada. Pada tu maksudnya tak cukup. It's not enough, you know. Not enough. Enough lah. Tak cukup. Maksudnya tak cukup, tak sah lah. Maksudnya tak memada, tak pakai niat yang ada dahulu daripada muka. Maksudnya masa kita basuh tangan tu, kita niat dah aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh? Mengikut kita dalam Syafi'i tak sah. Apatah lagi nak ambil wuduk ni. Niat ni. Aku nak ambil wuduk. Pergi selamba je. Sah. Sah. Tak sah mengikut kaedah Imam Syafi'i. Kalau ada orang kata gini, kami niat lah sebelum nak ambil wuduk kami niat lah. Macam mana jawab? Itu bukan niat. Itu apa? Azam. Itu azam. Kalau kaedah mazhab Hanafi, dia azam lah memada. Niat dia tak syarat nak sah. Niat dia syarat kamil. Maksudnya niat kamil. Maksudnya perfect. Tapi kalau azam dah memada, jadi niat dia bukan syarat nak bagi sah, tapi niat untuk jadi sempurna. Kita dalam Syafi'i niat syarat sah, bukan niat benda sempurna. Satu azam tak memada. Satu kalau orang kata kami dah niat dah nak ambil wuduk, maksudnya dia bodoh, tak faham. Tak faham apa? Tak faham niat tu. Apa satu? Niat dia benda. Dia lah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itu kalau takrif Arabnya lah. Niat dia apa? Kita sengaja nak buat sesuatu, maksudnya kita memang nak buat dengan sengajanya sesuatu benda, dan kita masuk buat. Masuk buat tu maksudnya duk buat lah. Kalau tak buat lagi, nak buat, itu bukan niat, itu azam. Jadi bila panggil niat? Bila masuk buat, masa tu niat. Tu baru niat. Wuduk bila? Tentulah basuh muka. Sembahyang bila?
Itulah takbiratul ihram, pasal itu baru istilah masuk solat. Allah, itu tempat masuk solat. Kalau bawah hampa sejadah, aku nak main Zuhur ni 4 rakaat Allah Taala. Itu kan niat, itu azam. Okey, lagi betul istilah tu. Jadi kalau dah di niatkan dahulu daripada basuh muka, tak memada. Cuma bahasa yang dipakai niat. Kalau ikut tu bukan niat, itu azam. Kalau bahasa mudah kita ada apa? Azam tidak memada untuk mensahkan ibadat mengikut Imam Syafi'i. Bagi faham, sebut azam je cukup lah. Macam mana pun bahasa yang nak pakai, orang guna apa? Niat. Itu bukan panggil niat, itu dipanggil azam. Macam mana pun kita guna bahasa, orang guna niat dahulu daripada muka. Dia kalau ikut bukan niat. Baik, selesai. Contoh kata dia, niat yang bukan ketika basuh muka ialah diniat tak kala membasuh tangan. Masuk tangan tu pergelangan tangan lah, tangan hingga pergelangan tangan. Ataupun tak kala berkumur-kumur, ataupun menghisap air pada hidung. Dan masalah kumur-kumur dan menghisap air ke hidung ni, jikalau tiada terbasuh sertanya beserta kumur-kumur atau hisap air ke hidung, satu juzuk daripada muka. Waktu kumur-kumur, niat tak memada. Tak memada jika tidak ada bahagian muka yang terkena air. Kalau masa kumur-kumur ada bahagian muka yang kena, masa tu dia niat, sah niat. Pasal apa sah? Sebahagian muka dah kena. Okey, cuba fikir sikit. Nampak lagi faham soalan. Macam mana nak buat berkumur-kumur tak kena bahagian muka? Ambil air, kumur-kumur. Kena muka tak? Kena apa? Bibir? Macam mana nak kumur-kumur tak kena muka? Siapa boleh lagi jawapan? Macam mana? Pakai pipe. Ya, pakai straw. Pipe tu straw lah kan. Pipe, straw ialah pipe kecil. Yes, that's a good answer. Okay. Saya tolong hurai apa dia sebut. Betul lah. Ideanya tu betul. Pakai pipe lah. Bila pakai straw, satu orang minum pakai straw ni selalu orang apa? Orang kaya. Orang perempuan. Pasal ada lipstick dia. Lagi kacau lipstick dia tu kan, lawa-lawa tu. Lawa ke? Saja pun. Kan? Saya ngaji Tok Guru tak apa. Macam punggung kera je lah. Sorry lah siapa pakai lipstick tu kan. Pasal apa? Lawa pakai lipstick. Lawa? Lawa ni. Lawa pakai lipstick. Kau tak tahu kan? Dia tak suka tengok perempuan. Bagus. Lawa tak? Dia tak tahu juga. Lawa ke? Tak lawa. Masing-masing lah kan. Ada orang dia suka orang pakai lipstick kan. Saya tak suka. Orang rumah saya pakai, saya suruh sapu. I like the original one. Okay. Okay, siap lah. Saja sebut itu tak faham sudah. Macam tambah buah pipi merah apa. Lawa ke? Dia lawa ni hak original lah lawa. Tu lawa. Kalau dengan make up baru lawa, tu tak lawa. Itu kalau tengah pakai make up kena hujan macam mana? Oh, macam hantu kaya. Okey. Sikit bahasa itu. Sikit lah situ lah apa cerita ni. Cerita asal nak cerita masuk mulut tak kena bibir ya. Asal cerita itu. Baik, jadi kalau berkumur tak kena bibir, dia niat. Tak sah lah niat tu. Tapi berkumur yang manualnya. Tapi masa tu dia niat. Sah dah niat itu. Dan dah hukum membasuh muka. Dan tak ada dah pahala berkumur. Pasal apa pula? Kerana berkumur kalau ikut tertib, dia mestilah sunat yang dibuat sebelum basuh muka. Bila kita dah ambil aku wuduk kepada Allah Ta'ala, padahal kumur aku wuduk kepada Allah Ta'ala, tak dapat pahala berkumur lah. Pasal apa? Pasal dah hukum basuh muka. Berkumur mesti sebelum basuh muka. Ulama ajar disiplin satu ilmu. Baik. Jadi antara sebahagian muka tu apa? Seperti dua bibir. Dia bagi seperti dua bibir tu untuk menunjukkan satu juzuk daripada muka. Dua bibir apa? Bibir pun bibir mulut. Baik. Dan jika kata dia terbasuh sertanya memadai ia dengan tak ada tafsir. Baik. Kalau katalah
masa komo tu terbasuh sebahagian mulut, antaranya terbasuh dua bibir kena, sama ada kedua-dua bibir atau satu bibir atau sebahagian pada bibir, ada istilahnya bahagian muka yang kena, kan? Apa hukum dia? Masa tu dia niat sah lah, pasal niat mesti ada pada awal-awal juzuk rukun yang pertama kita buat. Jadi rukun pertama adalah basuh muka. Baik. Dan tafsilnya pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Jadi kalau memang dah basuh muka, kena dengan tiada tafsil, dan kena ada tafsil pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Apa maksudnya ni? Maksudnya ada huraian kalau dah basuh muka, ni basuh muka ni, dia tak niat masa basuh muka, sapu-sapu. Sampai sini baru dia niat, aku wuduk kerana orang salah. Ini baru mula ni. Yang dah basuh macam mana? Wajib dia sapu semula. Kenapa tak sapu semula? Kerana tadi telah disapu, dah dibasuh, bukan dalam keadaan bersama dengan dia niat. Satu kalau dah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, habis-habis dengar niat, tak niat, tak tahu macam mana. Kalau bak niat, out, ni wuduk lain. Pasal apa? Ada basuh muka tak niat, jadah apa? Boleh ke jadi gitu? Ada. Kadang-kadang jadi situasi itu. Pasal bukan setiap kali kita basuh muka kita wuduk, kan? Kadang-kadang basuh muka, tujuan basuh muka, sabun basuh muka, keluar bilik air, tiba-tiba pakai baju jubah sorban, ni mayang. Tu baru fikir dia, tadi basuh muka ke ambil wuduk? Rupanya basuh muka jerawat banyak, buat sabun tak membadai. Pasal tak niat untuk wuduk. Walaupun last kali nak keluar tandas, nak keluar bilik air, keluar kolam, keluar pada sungai, last kali basuh kaki sekali pun. Walaupun benda wuduk dibuat, tapi dia syak masalah niat. Kaedah kita belajar dalam bab ibadat ni, kalau syak niat, habis. Habis tu maksudnya tak pakai. Pasal niat benda rukun besar. Rasulullah isyarat innama. Dia ada adatul hasrin. Maksudnya hanya saja. Niat kalau tak adalah ibadat. Satu, kita ngapal Quran ni ibadat. Macam mana dapat pahala? Bagi niat betul. Pasal apa hafal Quran? Pasal nak jadi imam esok kan? Tak betul niat itu. Pasal apa hafal Quran? Boleh makan gaji besar esok. Pasal apa hafal Quran? Kerana Allah. Pasal apa hafal Quran? Lagi lain. Nak puji cantik sikit. Tak ada niat lain dah, kerana Allah saja. Wali dia orang ni. Pasal apa hafal Quran? Ikut Nabi SAW. Nabi Muhammad hafal Quran tak? Hafal? Kita tak hafal. Nabi Muhammad tak hafal, macam mana kita nak hafal Quran? Pasal dia bukan boleh menulis. Jadi niat hafal Quran pasal apa? Ikut Nabi SAW. Pasal apa hafal Quran? Pasal nak hafal kalamullah. Pasal apa hafal Quran? Pasal hafal Quran dia ilmu, cahaya. Dapat hafal Quran, maksudnya dapat ilmu dan dapat cahaya. Lah niat apa-apa tu. Apa-apa niat untuk istilahnya dapat taat pada Allah Ta'ala, hatta boleh niat macam ni. Pasal apa hafal Quran? Nak masuk syurga, bighairi hisab. Boleh? Syarat apa? Mesti hafal Quran dan beramal dengan ilmu Quran dan fahaman betul setelah hafal Quran. Sikitlah syarat-syarat macam tu. Baik, asal nak sebut tak mana. Jadi niat mesti ada pada ketika awal-awal kita basuh anggota. Selesai. Baik, maka jika dikosot membasuh akan dia daripada muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Kalau memang dah kosot, basuh muka masa dia berkumur, dia tak perlu basuh semula apa yang telah terbasuh semasa dia berkumur, yang masa dia berkumur tu dia niat ambil wuduk. Tak payah basuh dah. Pasal apa? Pasal mana yang terbasuh dengan berkumur, yang dia berniat ketika berkumur, maka basuhan itu adalah memada untuk nama basuh muka. Macam mana pun selalu orang buat macam mana? Basuh lagi sekali. Macam mana pun boleh ya? Boleh, haram itu tidak ada. Syarat pula tak je, tapi sah untuk dia basuh, harus untuk dia basuh sekali lagi. Dan jika ia kosot sunat juga. Baik, kalau dia niat sunat juga atau dikosotkan sunat dan membasuh muka ataupun itlaq, wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Baik, ini tadi kalau dia niat wuduk. Baik, kalau dia kosot sunat juga, aku
uh,